Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a as-samaa bila 'imad. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalq wa ahsahum 'adad. Alhamdulillahilladzi razaqal khalq wa la yansa minhum ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu hamdan wa syukran katsiran bila 'adad. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله وسلم عليك يا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Perkongsian kita pada kali ini membicarakan tentang akhlak. Akhlak daripada segi bahasa berasal daripada perkataan khuluq, bermaksud watak, kelakuan, tabiat, perangai, budi pekerti dan tingkah laku. Manakala daripada segi istilah pula, ia merupakan perangai serta tingkah laku yang terdapat pada diri seseorang yang ditunjulkan melalui perwatakan. Menurut Imam Al-Ghazali rahimahullah, akhlak merupakan keadaan diri manusia yang telah sebati tanpa memerlukan pertimbangan atau pemikiran yang memberi pengaruh besar dalam membentuk tingkah laku manusia. Apa sahaja yang lahir dari manusia serta pembawaan dan sifat yang ada dalam jiwanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 199. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Maksudnya, terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang yang jahil, yang degil dengan kejahilannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, antara akhlak-akhlak yang terpuji, yang pertamanya ialah memelihara penglihatan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfuzuna furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Surah An-Nur ayat 30. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Seterusnya pula adalah memelihara lidah. Berdasarkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Sahl bin Sa'd an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man yadman li ma baina lahyayhi wa ma baina rijlayhi adman lahu al-jannah. Sahih Bukhari. Daripada Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menyambin bagiku apa yang ada di antara tulang lagunya, yakni mulut dan lidah, dan apa yang ada di antara dua kakinya, yakni kemaluan, maka aku menyamin baginya syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sifat seterusnya pula adalah bersifat pemalu. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal haya'u syu'batun minal iman. Maksudnya, malu itu adalah sebahagian daripada keimanan. Riwayat Al-Bukhari. Namun malu itu perlulah sesuai dengan keadaan dan tempat. Malu bertanya, maka sesatlah jalan. Dan kata-kata daripada Imam Mujahid rahimahullah, la yanalul ilma hayyun wala mustakbirun. Maksudnya, ilmu tidak akan diperolehi bagi orang yang malu dan juga orang yang sombong. Sifat seterusnya pula adalah sifat sabar. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Suhaib bin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri mu'min, inna amruhu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah
wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Daripada Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amat menakjubkan urusan seorang mukmin kerana setiap urusannya adalah baik, dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada seorang mukmin, yakni yang sempurna keimanan. Jika dia mendapat sesuatu yang mengembirakan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Sifat seterusnya pula adalah menahan marah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran qala la taghdab rawahu al-Bukhari. Maksudnya diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah aku nasihat. Maka baginda menjawab, jangan marah. Orang itu mengulangi permintaannya berkali-kali dan Nabi menjawab, jangan marah. Daripada hadis tersebut, umat Islam dituntut supaya meminta nasihat daripada orang alim untuk membentuk peribadinya. Marah yang dicela ialah marah yang bukan kerana Allah. Adapun marah kerana Allah disebabkan oleh pelanggaran hukum-hukum Allah, maka marah itu adalah dituntut dan diwajibkan. Berbeza dengan marah yang melulu menurutkan sifat panah baran, yang pastinya menyebabkan orang yang disayangi dan orang yang di sekeliling akan disakiti sama ada dengan perbuatan atau perkataan. Antara akhlak terpuji yang lain ialah seperti memaafkan orang lain, tidak bersangka buruk, tidak mengumpat atau mengata keburukan orang lain, berbuat keadilan dan selalu menghulurkan bantuan kepada orang yang memerlukan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di sana terdapat juga sifat-sifat yang tercela. Yang pertamanya, munafik. Munafik daripada segi terminologinya dalam Islam yang merujuk kepada mereka yang berpura-pura mengikuti ajaran Islam namun sebenarnya tidak mengakui dalam hatinya. Mereka memfahamkan di hadapan orang Islam bahawa mereka seolah-olah beriman, tetapi sebenarnya hati mereka tidak beriman, walaupun lancar mengucapkan 2 kalimah syahadah. Manakala solat yang didirikan oleh mereka hanya sekadar untuk dipamerkan kepada orang beriman. Golongan ini sentiasa ada di setiap zaman, dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehinggalah di zaman kita berada kini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Surah An-Nisa ayat 145. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang terkebawah sekali dari lapisan-lapisan dalam neraka, dan engkau tidak sesekali akan mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Seterusnya, selepas munafik adalah syirik. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah dalam apa jua bentuk, sama ada perkataan, pegangan, perbuatan dan iktiqad, iaitu dengan menjadikan sesuatu yang lain, iaitu makhluk, menyawa ataupun tidak sekutu bagi Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 116, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua, dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut peraturan hukumnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Seterusnya pula adalah kufur. Kufur bererti tidak percaya kepada Allah serta mengingkari ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ini yang melakukannya adalah kafir. Dan pembahagian kufur itu secara ringkasnya, kufur hakikah, iaitu ingkar atau menafikan rukun iman dan menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, tidak mengakui adanya balasan di akhirat,
menolak hukum yang ada dalam Al-Quran dan menghina solat dan mengatakan solat itu sebagai membuang masa dan sebagainya. Seterusnya, kufur nikmat, iaitu mengingkari pencipta atau Allah sebagai pemberi nikmat kepada manusia dan makhluk ciptaannya, seperti menggunakan nikmat ke jalan maksiat, tidak keluarkan zakat, sedekah dan sebagainya. 3 perkara yang disebutkan tadi ialah munafik, syirik, kufur akan membawa ke neraka untuk selama-lamanya sekiranya seseorang itu mati dalam keadaan tersebut. Wa na'udzubillah. Selain yang telah disebutkan, ada 2 akhlak tercela yang lain, seperti takabur, khianat, dendam, fitnah, dengki dan sombong. Seterusnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kesimpulan pengajaran yang kita kongsikan pada hari ini, kita renung kembali firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang amat mulia, yang merujuk kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai model akhlak. Tingkah laku manusia mempunyai hubungan yang erat dengan sifat dan pembawaan. Tingkah laku atau perbuatan akan jadi baik apabila baik akhlaknya, seperti pokok. Apabila baik akarnya, maka baiklah pokoknya. Apabila rosak akar, maka rosaklah pokok dan cabangnya. Mendorong kita menolong orang yang susah atau sanggup bersusah payah untuk berkhidmat dan berbakti pada orang lain. Tonggak agama Islam cukup lengkap dan syumur, merangkumi 3 aspek utama, iaitu akidah, syariat dan akhlak. Ketiga-tiga aspek ini memainkan peranan membentuk dan menyerlahkan jati diri keislaman Muslim dalam kehidupan harian. Muhammad Abdullah Darras dalam tulisannya Dusturul Akhlak fil Quran membahagikan skop akhlak kepada 5 bahagian, iaitu akhlak peribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara dan beragama. Berdasarkan pembahagian itu, jelas skop dirangkumi akhlak dalam Islam ialah seluruh kehidupan Muslim tanpa ada yang terkecuali. Ia juga merangkumi aspek vertikal, iaitu akhlak terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan aspek horizontal, memainkan hubungan sesama makhluk. Kehidupan harian Muslim perlu dihiasi nilai akhlak yang mulia, seperti diajarkan oleh ajaran Islam dalam setiap ruang kehidupan dirinya, daripada sekecil-kecil perkara sampailah kepada perkara-perkara yang besar. Di sini letaknya misi kebangkitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak mulia, seperti terungkap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku dibangkitkan atau diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Hakim. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.